Selain daripada itu, dia menuntut ilmu bukan kerana nak mengamalkan. Dia menuntut ilmu bukan kerana Allah, bukan kerana nak mengamalkan. Sebaliknya, untuk mengisi masa lapang. Dia hadir dalam majlis ilmu untuk isi masa lapang. Dia duduk dalam majlis ilmu supaya dipanggil orang yang menuntut ilmu. Makna niatnya bukan untuk mengamalkan. Selain daripada itu, kata ulama, dia tidak merasa gembira dengan ilmu yang diberi oleh Allah. Dia tak rasa seronok dengan kefahaman yang diberi oleh Allah. Dia tidak berasa bertuah diberi kefahaman oleh Allah. Dia tak rasa bertuah, tak seronok. Dapat ilmu rasa tak seronok, tak sama macam dapat duit. Kan kita kalau dapat duit seronok kan? Bangga, seronok, gembira, macam tu, kagum. Tapi bila dia diberi ilmu, kefahaman oleh Allah, dia tak rasa macam tu. Dia rasa ini di antara sebab kita tidak boleh beramal dengan ilmu. Kerana Allah Ta'ala mengetahui kita tidak berterima kasih dengan Allah. Kerana Allah tahu kita tidak rasa gembira dengan petunjuk yang diberi oleh Allah. Maka dengan sebab itu Allah tidak memberi untuk kita mengamalkan. Ini punca-punca, sebab-sebab yang ulama bagi tahu kenapa kita tak boleh beramal dengan ilmu. Dan di antara lain sebab jahat adab dengan guru, tidak berakhlak dengan guru, tidak menghormati majlis ilmu. Itu banyak sebab kenapa kita tidak dapat beramal dengan ilmu. Walaupun kita tahu yang tu baik, yang tu baik, yang tu tak baik, tapi kita tak boleh buat. Kalau yang jahat tadi kita tak boleh tinggalkan. Kita tahu benda tu jahat, tapi kita tak boleh tinggalkan. Kita tetap ulang. Kita tak diberi pertolongan oleh Allah untuk meninggalkan. Tak dapat taufik. Kalau yang baik kita tak boleh nak laksanakan, walaupun kita tahu benda tu baik, beruntung, bagus, tapi tak boleh nak amalkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dikurniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka kata musannif kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 46, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela oleh Allah. Siapa ni? Iaitu mereka yang memelihara akan segala farat, yakni kemaluan mereka itu. Jadi mana-mana muslimin, mana-mana mukminin yang menjaga kemaluannya, faratnya, daripada digunakan kepada perkara yang haram, maka mereka mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya kita ni disuruh berkahwin. Kenapa disuruh berkahwin? Supaya memelihara kemaluan daripada membuat benda haram. Itu hikmah. Kenapa disuruh bernikah? Supaya nak mengelakkan daripada perzinahan, daripada penyalahgunaan kemaluan yang diberi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Ada pun orang yang menggunakan, memelihara kemaluan mereka kecuali atas isterinya ataupun hamba sahayanya. Mereka itu, yang perempuan, maka mereka itu tidak dicela oleh Allah. Hamba abdi, bukan bibi, bukan orang gaji. Jadi mereka itu tidak dicela. Dan ketahui olehmu bahawanya tiada sempurna memelihara farad
daripada berliwat, daripada mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Panggil onani, hukumnya haram, kecuali tangan isterinya, itu tidak haram. Okey, ataupun tangan suaminya, itu tidak haram. Ini semua benda yang bersangkut paut dengan ibadat, namanya ibadat. Bukankah Allah jadikan kita untuk ibadat? Jadi ibadat, makna dengan kemaluan boleh ibadat juga. Dengan kemaluan kita boleh beribadat juga. Macam mana cara menjaga kemaluan daripada membuat benda haram, zina, liwat ini? Melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tak sempurna kita nak jaga kemaluan kita daripada maksiat, tak sempurna. Boleh jaga, tapi tak sempurna penjagaannya. Melainkan baru sempurna dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jadi tak boleh tengok orang perempuan yang haram lah, kecuali ada hajat yang tak dapat tidak, urusan pekerjaan, itu lain lah. Urus niaga ataupun saksi ke contohnya, itu tak dapat tidak, kena tengok. Ada pun melihat perempuan yang haram tadi tanpa hajat, itu perintah Allah atas diri kita. Bukankah kita nak diredai oleh Allah? Itu di antara caranya. Bukan sekadar menjaga solat, bukan sekadar menjaga aurat, bahkan menjaga pergaulan. Kerana asbab pergaulan tadi boleh menarik kepada perzinaan. Pergaulan bebas, kan? Sebab tu dalam Islam mengharamkan pergaulan bebas. Kenapa? Asbab daripada pergaulan bebas itu boleh menarik kepada perzinaan. Suami orang berzina dengan bini orang. Ini banyak berlaku dah sekarang. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa tu? Pergaulan tanpa batasan. Yang mana kita manusia ni masing-masing ada hawa nafsu walaupun dah berkahwin. Sebab itu pasangan kena ambil peduli tentang nafkah batin masing-masing. Suami wajib menjaga nafkah batin isteri, isteri wajib menjaga nafkah batin suaminya, agar kedua-dua itu terpelihara daripada perzinaan. Ini banyak berlaku sekarang. Na'udzubillah min zalik. Banyak berlaku pergaulan bebas. Maka kita laki-laki muslim, perempuan muslim, sepatutnya kita tahu undang-undang untuk diri kita. Sepatutnya kita tahu, dia isteri orang, kita kena hormat. Kita tahu dia isteri orang, kita kena hormat. Kita tahu hak dia sebagai isteri, dia dibenarkan bekerja, itu pun ada batasan. Jangan kita ambil kesempatan maksud. Begitulah sebaliknya. Ini undang-undang Allah demi nak menjaga diri kita daripada mendapat kebencian Allah. Maka barang siapa yang taat, beruntunglah. Siapa yang tidak taat, dia akan terdedahlah kepada fitnah tadi tu. Jadi pakak-pakak jaga. Sebab kita muslim, mukmin, mesti ada perbezaan di antara yang bukan muslim, yang bukan mukmin. Jadi tiada sempurna nak menjaga kemaluan, melainkan kena jaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Sama ada lihat secara depan-depan ataupun melihat gambar. Sama, kata ulama sama. Hukum melihat gambar
dengan melihat orang perempuan depan-depan, hukumnya sama. Sama hukum. Sebab tu kita kena nasihatkan isteri kita. Nasihatkan isteri kita supaya mereka jangan menonjolkan gambar-gambar yang tak sepatut, yang boleh menarik minat dan perhatian orang laki-laki lain. Wajib kita tegur. Kalau tak, kita masuk dalam suami dayus, na'udzubillah. Wajib kita memberi nasihat pada mereka, dan mereka wajib taat kepada suami, kerana perintah suami tadi tidak melanggar syariat. Wajib taat pada perintah suami selagi perintah itu tidak melanggar syariat. Itu tujuannya apa? Tujuan supaya mengelakkan diri daripada fitnah. Jadi dia bagi orang perempuan yang dah ada suami, kalau nak letak gambar profil, letak gambar bersama suami, supaya orang laki-laki tahu yang kita ada suami. Tapi kadang-kadang ciri-ciri isteri yang tolehah, ciri-ciri sifat isteri tolehah, dia tidak suka laki-laki lain mengetahui yang dia ada suami. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya dia kena tampilkan, kena maklumkan yang dia ada suami, supaya laki-laki lain tidak mengambil peluang untuk mengganggu dia. Itu semua ruang-ruang fitnah harus diterima di situ. Na'udzubillah min zalik. Dan yang tidak mustahil boleh menarik kepada perzinaan satu masa nanti. Na'udzubillah min zalik. Pakat-pakat jagalah kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Maknanya kita takkan dapat jaga kemaluan kita daripada benda haram kalau tak jaga mata kita, tak boleh. Seperti apa kata pepatah, daripada mata turun ke hati. Daripada mata tu turun ke hati, kita kata lawanya bini dia. Kita pula seronok orang puji bini kita lawa, dayus. Mana-mana suami yang seronok isterinya dipuji oleh laki-laki lain, itu tanda-tanda suami dayus. Dia seronok kawan-kawan puji, bini kau lawa bini kau mantap bini kau mantap, dia bangga. Itu ciri suami dayus. Na'udzubillah min zalik. Dan dalam hati suami tadi tak ada rasa cemburu dengan isterinya apabila bergaul bebas. Dalam hati suami tadi tak kisah bini dia nak campur dengan siapa, nak berchatting dengan siapa, dia tak peduli, dia tak kisah. Dia open minded kata dia. Itu ciri suami dayus. Ingatkan, kalau dibuat di belakang kita, maka itu ditanggung oleh suami. Yang dikatakan dosa isteri yang ditanggung suami ni, iaitu mana? Isterinya melakukan maksiat, itu dosanya ditanggung oleh suami. Tapi kalau setelah suaminya mengingatkan, menasihatkan, dibuat diam-diam, itu dosa tanggung jawab sendiri. Na'udzubillah. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Maksudnya apa ni? Berkhayal. Jaga hati kita supaya jangan mengkhayal yang berahi-berahi. Mudah nak faham. Jangan duk khayal benda berahi-berahi, jangan. Kerana tidak sempurna menjaga farad dan kemaluan tadi.
perut. Batulah Allahumma salli ala Muhammad ni kena ambil beratlah masalah ni, kemaluan. Kena ambil berat. Yang dah berkahwin, baik lelaki, baik perempuan, isteri, suami, kena ambil berat. Kena ambil berat. Orang perempuan dia nak duduk seorang diri, dia tak nak berkahwin, ataupun dia suka bercerai sebab dia nak freedom. Nak freedom, nak duduk seorang-seorang. Tapi bila dia duduk seorang-seorang, dia terdedah kepada maksiat, dosanya lebih besar lagi. Sebab tu hikmahnya dia ada suami tu. Hikmah dia supaya terjaga dirinya daripada maksiat. Sebab dia kalau dia seorang, dia tak kuasa nak menjaga dirinya daripada bergaul bebas dengan laki-laki, berchatting dengan laki-laki. Itu semua asbab mendapat kemurkaan walaupun dia duduk seorang. Kalau dia duduk seorang, campur laki-laki, dia tak bergaul laki-laki, dia tak berchatting dengan laki-laki, dia jaga auratnya, jaga maruahnya betul-betul, itu insya-Allah. Tapi kalau dengan duduk seorang melibatkan diri kepada perzinaan, boleh mendekatkan, itu hukumnya haram, wajib dia berkahwin. Baik lelaki baik perempuan, sama je. Dia lelaki, dia tak nak kahwin, tapi bila dia duduk seorang, dia suka berzina, dia suka jumpa, na'udzubillah, wajib nak dia berkahwin. Begitu juga orang perempuan. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat dan bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu menyeru mengajak kepada zina. Makna boleh menguatkan nafsu, boleh menguatkan nafsu syahwat dengan memperbanyakkan makan, dengan banyak makan, dengan suka makan, dia boleh menggalakkan nafsu, menarik nafsu, mengajak nafsu kepada apa tadi? Perzinaan. Yang adalah ia zina ni sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Makna bunuh orang pun dosa besar, kufur pun dosa besar, zina dosa besar juga. Dia lebih besar daripada makna dia di antara dosa-dosa besar. Selepas daripada kufur paling tinggi, bunuh orang nombor 2 tertinggi, nombor 3 berzina. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Makna mereka yang tidak mensyirikkan Allah. Kemudian yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan mereka membunuhnya. Jadi ada nyawa-nyawa yang Allah haramkan bunuh. Ada nyawa-nyawa yang Allah haramkan bunuh. Melainkan dengan sebenar-benar. Ada pula nyawa yang dihalalkan oleh Allah. Contohnya orang kafir harbi yang menzalimi umat Islam, yang perang dengan Islam, itu tak apa, itu tak salah bunuh, dapat pahala lah, dapat pahala lah. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa bertemu ia akan siksa. Siapa yang buat benda tadi tu? Mana? Berzina, bunuh orang yang diharamkan oleh Allah, mensyirikkan Allah, maka mereka akan bertemu dengan azab Allah. Itu janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak mungkir janji.
atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam itu ada lembah lagi. Dalam neraka itu ada lembah api. Maka di situ tempatnya orang yang bunuh orang, syirik, berzina, situ tempatnya. Na'udzubillah. Digandakan baginya akan siksa pada hari kiamat. Digandakan, dilipat kali gandakan azab siksaan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesusahan, kepayahan, kesakitan atas dunia ni supaya kita berfikir. Allah jadikan dalam hidup kita masalah, Allah jadikan dalam hidup kita sakit, supaya kita merenung dan berfikir bagaimana untuk kita menghadapi sakit yang Allah siapkan di hari kiamat besok. Atas dunia ni semua orang nak cuba lari daripada masalah. Betul tak? Masalah itu sebahagian daripada azab Allah. Masalah itu daripada azab, contoh ataupun cabang-cabang azab Allah. Masalah, sakit. Jadi cuba kita renung, cuba kita fikir, cuba kita tilik. Kita nak cuba lari daripada masalah atas dunia. Sebab benda yang nama masalah ni tak sedap, tak seronok, tidak menenangkan, tidak membahagiakan. Jadi kita cuba nak lari daripada masalah. Baik, kalau Allah jadikan masalah pun kita tak sanggup nak menghadapi masalah, adakah kita lebih sanggup nak menghadapi azab api neraka Allah? Cuba kita fikir, cuba kita renung. Kalau yang nama masalah pun kita tak sanggup, ada yang sampai bunuh diri sebab nak lari daripada masalah. Ada yang sampai nak minta cerai sebab nak lari daripada masalah rumah tangga. Adakah kita lebih kuasa nak menanti azab api neraka Allah tu di hari kiamat? Kalau dah masalah tadi pun kita tak tahan dah. Ataupun kita lebih mampu menanggung azab yang lebih dahsyat daripada azab yang lebih ringan. Ini pemikiran orang yang tak waras. Ataupun kita tak yakin dengan azab Allah, ke kita tak percaya adanya azab, ke kita ragu-ragu adanya azab yang Allah janjikan, ke kita tak heran. Kata ulama, ingat, jaga-jaga, kata ulama, barang siapa yang mengatakan tidak hairan dengan azab Allah, maka kufurlah dia, murtad, syirik, rosak iman. Kalau dia mengiktikadkan aku tak heran dengan azab Allah, kafir, na'udzubillah, terbatal iman dan Islam, na'udzubillah. Jadi hati-hati, hati-hati, takut mati dalam keadaan tidak beriman, na'udzubillah. Nah, ini berkekalan dalam api neraka. Maka dengan sebab itu perlu kita belajar menuntut ilmu agama. Selain daripada kita mencari keduniaan, kita belajar agama supaya kita tahu batasan, larangan, halangan, apa yang menyebabkan rosak iman, apa yang menyebabkan jadi syirik. Kita kena belajar supaya kita lebih berhati-hati, berwaspada. Kerana kita sendiri orang beriman, apa maksud? Kita sendiri percaya adanya azab siksaan tu. Sebab tu dipanggil mukmin, mukminah. Mukmin ni makna orang yang yakin dan percaya adanya kiamat dan perkara yang berlaku di alam kiamat. Di antaranya nikmat dan azab. Tu orang panggil mukmin. Kalau dia tak percaya, dia bukan mukmin lah. Dia tak percaya. Betul ke ada azab? Ya ke azab? Betul ke azab? Dia ragu-ragu. Sedangkan perkara itu diceritakan oleh Allah dalam Quran, dalam hadis. Tapi dia kata ya ke ada azab? Betul ke? Maka dia tidak beriman walaupun solat. Wajib gerun dengan azab Allah, wajib takut dengan azab Allah.
Kerana daripada takut itu akan menjauhkan diri kita daripada membuat benda yang dibenci oleh Allah. Kena ada takut. Kena takut. Digandakan baginya. Maknanya azab di hari kiamat besok dia bukan sama. Dia bukan sama. Kalau kata suhu api neraka itu 100,000 darjah Celsius, bukan 1000-nya. Dia semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Begitulah seterusnya, tidak berpenghujung. Azab yang menanti kita waktu kita mati besok. Kalau waktu sakaratul maut tu azabna, maknanya azab selepas daripada tu jauh lebih berlipat kali ganda lagi. Macam mana kita nak hadapi? Macam mana kita nak hadapi? Yang nama azab Allah tu semakin bertambah, bukan semakin berkurangan ataupun sama, bukan. Begitulah sebaliknya nikmat yang Allah beri kepada orang yang beramal soleh. Kalau waktu matinya itu dah diberi nikmat, menunjukkan perjalanan yang seterusnya yang dia akan lalui akan bertambah-tambah berlipat kali ganda nikmat kesenangan. Jadi kita fikir, kena fikir juga sambil-sambil kita cari dunia ni, kita kena fikir benda ni. Jangan kita terlupa, jangan kita terleka dengan urusan pekerjaan kita. Kita terlupa benda yang pasti kita akan lalui ni, iaitu kematian. Yang mana dalam kematian tadi barangkali kita akan bertemu azab ataupun nikmat. Kita kena fikir, baik lelaki baik perempuan, kena fikir. Ni urusan ibadat kita, urusan ibadat kita. Mudah-mudahan bila kita berfikir macam tu, perhubungan kita semakin baik dengan Allah, hati kita semakin baik dengan Allah, amal kita semakin baik, maksiat kita semakin berkurangan, taat kita semakin bertambah, hati kita semakin cantik, semakin elok. Dan berkekalan ia padanya berkekalan pada api neraka tadi tu. Di dalam lembah di dalam api neraka tu ada lembah, berkekalan dalam tu, tidak dikeluarkan sampai bila-bila. Na'udzubillah. Tak tahulah nak kata jadi arang ke jadi apa, tak tahu. Na'udzubillah. Tak mati, tidak merasai mati dah. Walaupun diazab dengan azab yang berlipat-lipat kali ganda dahsyatnya itu, dia tidak akan merasai kematian dah, melainkan sakit, pedih, azab bisa yang sangat dahsyat, yang tak tertanggung, tak boleh lari dan tak berhenti. Nabi pesan kita waktu hidup ni kena banyak-banyak mengingatkan azab Allah, kena banyak ingatkan azab Allah, kena banyak ingatkan kematian. Kerana mengingatkan azab Allah, mengingatkan kematian, mengingatkan dosa ni boleh mendekatkan hamba pada Allah. Kalau dia tak mengaji, insya-Allah dia nak jadi orang mengaji. Kalau dia dedah aurat, insya-Allah dia nak jaga aurat. Kalau dia jenis bergaul bebas, insya-Allah dia nak jaga pergaulan dia bila mengingatkan azab Allah. Kalau dia suami yang tidak bertanggungjawab, dia akan usaha memperbaiki diri dia. Kalau dia isteri yang tidak taat, dia akan usaha untuk menjadi isteri yang taat kepada suami kerana Allah. Sebab apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah tadi. Takut kepada Allah itu boleh menarik seseorang hamba menjadi orang yang dekat, yang hampir, yang mulia di sisi Allah. Melainkan ada padanya dihinakan ia, melainkan mereka taubat. Melainkan taubatlah. Melainkan dia bertaubat bersungguh-sungguh mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun taubat. Kita dah tahu belum?
Kita dah tahu belum syarat dan rukun taubat? Taubat ni, apa hukum taubat? Hukumnya wajib. Taubat ni hukumnya wajib. Maknanya benda yang mesti kita buat, sama ada lelaki perempuan, wajib bertaubat, bukan sunat bertaubat. Ada yang tak faham tentang taubat. Bila sebut taubat, mereka faham solat sunat taubat. Jadi bila mereka melakukan dosa besar, mereka melakukan sembahyang sunat taubat. Kononnya dengan solat sunat taubat tadi, dosa-dosanya dah diampunkan oleh Allah. Dosa besarnya dah gugur sebab buat sembahyang sunat taubat. Salah tu. Nama pun sembahyang sunat. Maknanya kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada masalah. Adapun taubat hukumnya wajib. Taubat bukan dengan solat. Taubat bukan dengan lidah. Taubat itu amalan hati. Ada syarat dan ada rukun dia. Tu kita nak kena mengaji tu, nak kena ambil tahu. Sebab kalau di kedai kopi, di padang bola, kita tak tahu benda tu. Dia boleh tahu dalam majlis ilmu. Sebab tu kena duduk dalam majlis ilmu, kena cari majlis ilmu. Kat pasar malam, pasar raya, kedai tom yam, kedai kopi, padang bola, padang golf, dewan badminton, tak ada benda-benda tu. Dia hanya ada dalam majlis ilmu je. Makna kalau kita tak cari, tak pergi, takkan jumpa, takkan dapat. Jaranglah orang nak cerita pasal tu di padang bola. Jarang nak cerita pasal tu di kedai tom yam, jarang. Biasanya kita cerita pasal benda-benda dunia lah. Hobi, makan, minum, program, benda yang tak ada sangkut paut dengan ibadat pun. Jadi kita nak tahu tentang ibadat, tentang akhirat, tentang kiamat, tentang kubur, tentang mati, duduk majlis ilmu. Di situlah adanya hidayah Allah tadi, petunjuk-petunjuk daripada Allah tadi. Ilmu maksud. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan jangan menghampiri kamu akan zina. Jangan hampir. Jangan dekatkan diri. Makna zina tu sendiri. Apa maksud zina? Apa maksud zina? Zina ni makna melenyapkan hasyafah zakar di dalam farad orang perempuan yang bukan bini dia dan bukan hamba dia. Itu nama zina. Melenyapkan hasyafah, kemaluan kepala zakar ni dalam kemaluan orang perempuan yang bukan bini, kubul ataupun dubur. Itu namanya zina. Jangan mudah-mudah menuduh orang berzina. Kita cakap orang berzina, kita pun tak faham zina tu apa. Yang kita faham zina ni duduk berdua-duaan, duduk berkhalwat. Itu nanti jadi fitnah. Itu nanti jadi fitnah. Nampak tak? Jadi jangan mudah-mudah. Faham maksud zina tu apa? Melenyapkan hasyafah dalam kemaluan orang perempuan yang bukan bini. Itu zina. Jadi jangan menghampiri zina, jangan. Dan jangan menghampiri sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada zina, jangan. Sebab tu pun tak boleh buat. Sebab itu pun hukumnya haram. Apa sebabnya yang boleh menarik kita kepada perzinaan? Contoh, pendedahan aurat. Tak kira laki-laki perempuan sama. Walaupun tidak berzina, tapi itu sebab, maka haram. Bergaul bebas boleh menyebabkan perzinaan. Sebab tu bergaul bebas di antara laki-laki dan perempuan tanpa hajat yang sepatutnya, maka tetap hukumnya haram. Ini banyak Allah, banyak tak terjaga kita, banyak tak terjaga. Allah, kena jagalah, kena pakak. Tetap hukum Allah, tetap hukum Allah. Di mana sahaja tempat kita berada, apa sahaja situasi kita berada, kita tak boleh lepas daripada hukum hakam Allah.
Allah. Tak boleh lepas. Jadi kena pakat-pakat jaga, kena pakat-pakat jaga di pejabat, di mana-mana. Kalau tak ada hajat tak boleh. Tetap tak boleh. Berdosa dengan Allah. Kita tak boleh kata benda tu sebab ada kepentingan dengan diri kita. Kita kata benda tu tak salah, tak boleh. Yang salah tu tak salah. Ini kita belajar hukum ni sebab nak tahu. Takut kita tak faham. Contohnya tak ada masalah. Tetap tak boleh. Walaupun tidak menimbulkan rasa syahwat dalam diri kita, tetap tak boleh. Kecuali ada urusan penting tadi, hajat. Tak boleh nak duduk suka-suka makan sekali campur laki perempuan, bini kita, laki kita campur, tak boleh. Tak boleh. Mana-mana pun, restoran ke ni mana tak boleh. Jadi kena pakat-pakat kita beringat, kita ni ibadat. Tu ibadat lah. Kalau nak ibadat lah, orang tak peduli ibadat, dia tak peduli lah benda tu. Tapi kalau dia ibadat, dia akan fikir tak boleh. Ini maknanya masuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah, kerana boleh menjadi sebab timbulnya fitnah. Kita orang laki-laki, kita tahulah nafsu laki-laki, betul? Orang perempuan jangan percaya orang laki-laki. Masing-masing ada hawa nafsu. Orang laki-laki orang laki-laki tahu, orang laki-laki sahaja yang tahu jahatnya laki-laki macam mana, walaupun dia suami orang. Dia je yang tahu apa yang menarik minat dia pada perempuan, apa yang menarik minat dia, yang boleh menimbulkan perasaan yang tak baik dalam hati dia, apa benda. Orang laki-laki je tahu. Maka orang perempuan kena hati-hati, orang laki-laki pun kena pakat-pakat jaga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pakat tolong menolong. Bila kita tolong menolong agama, kita dikasih pakat-pakat tolong, pakat-pakat belajar supaya pakat-pakat faham. Masalahnya ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang mengaji, ada yang tak mengaji. Ini masalah. Ada yang nak ambil tahu tentang hukum hakam, ada yang tak nak ambil tahu. Ini masalah. Nanti berlaku pertembungan. Tapi bila pakat-pakat kita belajar, laki-laki, perempuan, pakat-pakat mengaji, masing-masing tahu hukum dah. Mana aku tahu yang ni tak boleh, dia pun tahu yang ni tak boleh. Jadi mudahlah pekerjaan agama tadi, jadi mudah. InsyaAllah jadi mudah lah. Tapi ada seorang yang tahu, 10 orang tak tahu. Ini masalah. Bergaul bebas, sebab tu dah bergaul bebas pula. Apa lagi? Gurau senda yang lucah-lucah. Kadang-kadang berlaku. Cakap dengan bini orang, cakap dengan orang perempuan saja, cakap lucah-lucah dengan niat yang tak sepatutnya. Na'udzubillah. Itu semua sebab. Sebab itu haram. Kerana boleh menarik kepada perzinahan. Boleh tarik ke situ. Bukan makna hari ni buat hari tu zina, tak. Dia akan menarik sedikit. Daripada tak kenal jadi kenal, daripada malu hilang malu, daripada segan dah tak segan, daripada tak mesra dah jadi mesra, daripada tak rapat dah jadi rapat. Tu dia ke situ lah. Dia akan ke situ. Dalam keadaan tak perasan, dia akan ke situ. Jadi Islam ni, indahnya Islam ni, dia nak mencantas maksiat daripada benih. Itu Islam. Makna benih pun jangan bagi. Bukan dia jenis tanah biar separuh tumbuh baru cantah. Bukan. Itu bukan Islam. Islam ni daripada biji benih dia pun jangan bagi ada. Maksudnya kalau zina, sebab-sebab tu pun jangan bagi. Bukan nanti sebab dah berlaku, dah separuh jalan baru cantah. Bukan. Itu bukan Islam. Dia daripada awal lagi. Benih. Benih dia tu tak boleh lah. Itu Islam. Kenapa? Allah nak jaga kita daripada apa? Kebinasaan nanti di hari kiamat. Itulah sebabnya dikatakan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab apa? Banyak yang tak boleh
banyak sempadan, banyak sempadan, ni tak boleh, itu tak boleh, ni susah, itu susah, nama pun penjara. Mana ada penjara seronok? Tapi syurga bagi orang kufur, syurga bagi orang yang munafik. Kerana di sisi orang munafik, orang kufur, dia tak ada pantang larang. Dia bebas dalam dunia ni tanpa sempadan. Dia boleh buat apa suka hati dia, nak makan, nak bergaul, nak bercakap, nak berpakaian macam mana suka hati dia. Ni syurga dia. Di sini syurga dia. Tapi syurga dia sementara hidup. Lepas daripada tu bertemulah dengan azab selama-lamanya. Tapi sebaliknya muslimah tadi yang terpaksa mengekang hawa nafsunya dalam nak mentaati perintah Allah, batasan-batasan tadi, dia akan merasakan dunia ni macam penjara bagi diri dia. Tapi buat sementara waktu di hidup. Mati sahaja bertemulah dengan kesenangan selama-lamanya. Itu. Jadi usahalah perbaiki. Kita manusia mana yang tak ada salah silapnya? Tak ada salah silap ni malaikat. Kita manusia normal lah ada salah. Allah tahulah kita manusia ni ada salah, tapi Allah sangat redha kepada hamba yang mengaku salah dan usaha nak baiki. Taubat, nak kembali kepada Allah, nak baiki. Allah redha dengan hamba yang macam tu, walaupun dia bersalah. Yang Allah sangat benci hamba yang bersalah dan tak mengaku bersalah. Ini Allah benci. Dan tak nak minta ampun dengan Allah. Ini Allah benci. Kerana kalau kata kesilapan, kesalahan, kedosaan itu dah memang normal bagi kita manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi tidak menjadi kepelikan kalau kita manusia ni jatuh dalam dosa maksiat. Tak, itu tidak menjadi kepelikan. Dah memang lumrah manusia begitu. Sebab itu Allah mempersiapkan yang namanya taubat tadi. Kerana barang siapa yang bertaubat tadi, jadi azab bagi diri dia tadi, terlepaslah. Ini dia terlepaslah daripada apa, dah diberi keampun. Itu taubat tadi. Kalau nak mendapat keampunan daripada Allah, nak selamatkan diri daripada janji azab yang Allah dah siapkan tadi, taubat. Barang siapa taubat, cukup syarat rukun, terselamatlah dia daripada janji azab tadi. Tak kena azab lah. Kecuali dia tak nak bertaubat, ni pasti ikut janji Allah, pasti dia akan menerima azab siksaan. Telah menceritakan hadis tersebut tadi oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, berkata ia bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar di sisi Allah taala? Bersabda bahawa engkau jadikan bagi Allah taala akan menyengutui, dan ia juga makna padahal Allah taala juga yang menjadikan kamu. Itu dosa besar, iaitu mensyirikkan Allah. Bersembah aku, bahawa demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa ya Rasulullah? Selepas daripada menyengutukan Allah, apa lagi dosa besar ya Rasulullah? Bersabda ya Rasulullah SAW, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau akan bahawa makan ia serta engkau. Kau bunuh anak engkau sebab kau tak yakin tentang rezeki Allah. Jadi orang yang nak merancang anak-anak, jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Orang yang nak merancang jumlah anak, jangan disebabkan takut tiada rezeki. Ini masuk dalam sini, dosa besar. Orang yang merancang jumlah anaknya sebab apa? Takut nanti tak cukup makan, takut nanti tak ada rezeki, takut nanti sempit rezeki. Sebab ada anak nanti rezeki jadi sempit. Ini dosa besar. Na'udzubillah. Jadi jaga niat kita tu. Jaga niat dalam nak merancang ahli keluarga itu. Kena gaya harus, tak kena gaya haram. Orang yang ragu tentang rezeki ni nanti Allah akan palingkan dia daripada arah kiblat. Alhamdulillah. Kan bercerita kisah pencuri kain kapan tu kan. Dalam banyak-banyak jenazah mayat tu semua berpaling daripada kiblat. Padahal waktu ditanam menghadap kiblat. Maka dia bertemu dengan seorang ulama, bertanya kenapa jadi begitu? Jawabnya kerana itu tanda-tanda orang yang syak dengan rezeki Allah waktu dia hidup. Allah palingkan dia daripada kiblat. Makna dia tak percaya dengan aturan rezeki Allah. Na'udzubillah min zalik. Bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa, adapun dia merancang keluarga sebab ada sakit, itu lain lah. Ada sakit, itu lain lah. Ada sebab-sebab yang diharuskan. Ini dah.
Takut bila ada anak, takut tak makan, takut takut tak ada belanja, takut sempit rezeki, na'udzubillah. Dosa. Bersembah aku. Kemudian apa lagi ya Rasulullah selain daripada itu? Bersabda ia bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah kau. Mana kau berzina dengan jiran tetangga kau. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, pertolongan untuk kita berusaha memperbaiki amalan kita, mencari bekalan akhirat di samping kita mencari keduniaan. Mudah-mudahan kita tidak dilekakan oleh Allah dengan urusan dunia. Mudah-mudahan ada bekalan akhirat insya-Allah untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri wa sabadakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim.